Okay, Assalamualaikum and hi. Okay, macam kelas sebelum ni, we already go to chapter 1, Introduction to Instrumentation and Measurement for hours. Okay, betul lah. Minggu before this, 2 jam. Hari ni pun 2 jam. Okay, so let's look at the adjective. Macam kita discuss hari tu, at the end of the chapter, you kena boleh explain units and quantities, discuss and calculate the type of error in this chapter, explain the meaning of some term in instrumentation field. Okay. So ni sudah bagi tahu dah hari tu. Chapter online kita ada principle of instrumentation, error in measurement, measurement standard and uncertainties. Okay. Ni sudah bagi tahu hari tu. What is the process dealing with instrumentation? Okay. Serve 3 basic function indicating, recording and controlling. Sudah bagi tahu hari tu kan. Okay, 3 basic function kita ada, ni yang saya bagi tahu lah. Okay, indicating, recording dan juga controlling macam kelas sebelum ni. Okay, so saya cerita pasal measurement lagi. Okay, and then kita ada before measurement, during measurement and after measurement. Okay, yang kita discuss kelas sebelum ni. Okay, and then kita ada electrical unit. Okay, electrical unit apa? Simbol dia apa? Unit dia apa? Unit abbreviation dia apa sudah bagi. Okay, seterusnya sudah bagi pasal derived quantity. Derived quantity kita ada volt, coulomb, ohm, farad and henry for EMF, charge, resistance, capacitance, inductance. Okay, unit abbreviation dia voltage, ni semualah yang sudah tunjuk macam kelas minggu lepas. Okay, clear? Okay, error in measurement. Okay, sudah bagi tahu kenapa kita kenapa error tu terjadi. Okay, error maksudnya difference between the measured values and expected values. Sudah bagi example macam resistor. Okay, dekat body dia 1 kilo ohm tapi can be dia boleh vary, kadang-kadang 0.9, 0.08 dan juga 1.1 kilo ohm. Okay, error in measurement. Okay, ni sebagai tahu kan type of error kita ada limiting, random, systematic, gross and absolute. Okay. Absolute error macam mana? E sama dengan YN minus SN. Contohnya sudah bagi tahu example kelas sebelum ni kan. Okay, lepas tu type of error bahagikan dengan YN darab 100. Okay. Lepas tu kita ada related accuracy. Kita ada modulus modulus. Okay, modulus supaya positif. Kita bagi tahu hari tu. Okay, ni percentage of accuracy. Okay, basically ni dia punya example yang macam saya bagi tahu hari tu yang kita dah discuss dalam kelas sebelum ni Okay, don't worry, yang ini saya akan put dalam YouTube Kita boleh tengok balik. Okay, error measurement, gross error apa dia? Okay, macam mana nak minimize macam saya bagi tahu dalam kelas sebelum ni. Take at least 3 separate readings. Okay. Okay, lepas tu ada systematic error. Okay, systematic error deals with instrumentation error, environment error, observational error. Okay. Ni pula instrumental error, masalah pada peralatan tu sendiri. Okay, jadi nak reduce dia, kita boleh maintenance. Okay, kat bawah ni yang saya highlight tu. Okay, lepas tu ada environmental error, due the external condition of the measuring. Kadang-kadang masa you tengah measure tu, contoh suhu kan, suhu tiba-tiba cuaca dia cerah, tiba-tiba jadi hujan lebat, dia boleh jadi environmental error. Error measurement macam saya bagi tahu, observational error means your location dia punya mata. Okay, kalau tengok air ni, kalau sama selari dengan you punya air, dia macam mana? Kalau you tengok dari atas lain, daripada bawah lah lain. Okay. Lepas tu kita deals dengan random error. Okay, random error ni terjadi selepas after and gross dan systematic error have been substantially reduced, baru jadi. Okay, random error. Okay, error measurement, ni kita ada limiting errors. Okay, limiting errors ni contoh macam perintang kan, dia ada bagi tahu 100 kilo ohm sebenarnya dia ada plus minus, dia letak kat tepi tu. Kalau kamu tengok data sheet, dia ada plus minus, kadang-kadang 1%, kadang 2%. Okay, voltmeter pun sama, dia ada kadang-kadang plus minus 2%, dia punya bacaan dia tu. Ini voltmeter lah. Okay. Okay, ni example. Example sudah bagi tahu hari tu. Example 1.2, kita ada contoh 300 voltmeter specified to be accurate in plus minus 2% full scale.
calculate the limiting error when the instrument is used to measure a 120 volt source. Maksudnya kalau nak solve soalan ni dulu, tengok dulu berapa persen yang dia bagi, contohnya 2%. 2% ni dulu kita kena highlight kan. Maksudnya ini dia punya nombor satu yang kena consider. Tengok soalan ni, tengok dulu accurate tu plus minus 2%. Lepas tu cari dulu magnitude dia. Magnitude daripada overall dia. Maksudnya voltmeter tu dia punya nilai dia berapa? 300 volt, 300 volt. Okey, jadi cari 2 bagi 100 darab 300 dapat 6 volt. Okey. Jadi yang kita nak, jadi dia kata calculate limiting error bila diguna. Yang atas ni yang stated pada body dia. Okey. Specified to be accurate ni pada body dia. Tapi kalau nak cari benda yang dimension 120 volt kan, baru guna ni balik. Maksudnya 6 bagi 120, apa yang kau measure tu darab 100, dapat 5%. Jangan risau. Okay, jangan takut. Okay, example 1.3 pula. 1.3, dia bagi tahu voltmeter and ammeter. Voltmeter ni untuk apa? Untuk ukur voltage. Ammeter untuk ukur current. Okay. Okay, to determine the power dissipated in the resistor. Okay, maksudnya nak ukur power dissipated in resistor. Both instrument are guaranteed to be accurate. Okay, maksudnya both instrument, maksudnya dalam kes ni dua-dua sama, same, plus minus 1% at full scale. Is the voltmeter reach 80 volt on its 150 volt range, kena ingat ammeter dengan ni dia bergerak, dia ada range dia. Okay, voltmeter semua tu dia ada range. Okay, tak apa, lepas ni kita cover balik. Okay, reach 70 mA and 100 mA range. Calculate the limiting error for the power calculation. Okay, so nak selesai soalan ni mula-mula kena tengok dia punya scale dia. Okay, berapa persen dia, plus minus 1%. Jadi ambil dulu magnitude, cari magnitude dulu. 1 bagi 100. Okay, 1 bagi 100 darabkan dengan 150 volt. Okay, dapat 1.5. Lepas tu cari limiting error at 80 volt. Sebab kita nak tahu apa yang kita measure 80 volt. Okay, measure 80 volt. Jadi ambil nilai ini 1.5 bagi 80 darab 100. You dapat 1.875. Okay, ini untuk voltage Okay, lepas tu macam mana pula kalau ammeter? Ammeter pun dia kata sama kan, plus minus 1%. You ambil 1 bagi 100. Kenapa ini ammeter? Tadi voltmeter kan, ammeter berapa dekat sini? Ammeter dia tulis 100 mA. Okay, you dapat 100 mA kan? Sebab tu you cari magnitude dia dulu. Jadi 1 bagi 100 darab 100 mA. You dapat 1 mA. Okay, clear tak? Clear tu? Clear. Yang ada tu kan. Sebab tu saya kata subjek ni tak susah. Jangan takut sangat. Okay. Okay. Seterusnya apa? Kita nak cari the limiting error at 70 mA. Okay, maksudnya kita nak cari the limiting error. Ni dah hilang kan? Saya tulis balik. The limiting error at 70 mA apa? Yang diukur tu. Kan? Yang diukur berapa? Yang diukur pada kejap 70 ni kan, nampak ni? Kan? 70 mA. Nampak 70 mA. Jadi jawapan dia is 1 mA bagi 70 mA. Hari tu asal dia bagi tahu jawapan silap kan, yang bahagian tu kan? Darab 100, betul? Ya. Dapat berapa? 1.4 ke? Tak silap saya hari tu yang salah kira tu. Betul ke? 1.4 saja. 1.428% kan hari tu? Saya salah kira kan? Betul. 1 mA bagi 70 mA times 100. Tolong tekan kalkulator. Mana pula kalkulator? 1.429. Betul? Betul. Jadi seterusnya 1428. Jadi the limiting error, sorry lah tulisan saya tak lawa sangat. Okay, error for tak apa, yang penting kau faham. The power calculation is the sum
of the individual. Tak apa, kelas pertama memang kadang tak faham. Individual limiting errors involved. Jadi berapa tadi yang kita kira tadi tu yang dekat voltmeter tadi 1.875 ke? Saya pun tak sure. Betul ke 1.875? Ini 1.875. Okay. Tak apa, nanti kamu faham dia voltmeter satu, ammeter satu untuk kira current, satu untuk kira voltage. 1.875 dia tahu total dia berapa. 1.875 campur ammeter dengan voltmeter tadi berapa? Campur 1.428%. Okay, total berapa? 3.304. 3.304 persen kan? Lepas tu saya kata seronok kelas ni. Saya dulu kan saya suka kamu nak tahu tak, saya dulu belajar diploma juga. Jadi saya suka kelas instrument. My favourite subject lah. Okay, daripada sebab saya kan semasa saya diploma dulu pun saya suka subjek instrument ni. Okay, now kita pergi pada 1.4. Okay, 1.4. Table below, cuba fahamkan dulu apa yang dia cakap pasal in table example 1.4. Apa yang you faham yang you buat ni? Masa SPM dulu ada buat kan kimia ke apa benda ke? Apa yang you nampak? Okay, measurement number, betul tak? Measurement, berapa kali you ambil bacaan? Okay, bacaan ni berapa? Lepas tu measurement value, berapa yang you dapat? Bacaan pertama 98, bacaan kedua 101, bacaan ketiga 102. Okay, ini dia bagi tahulah. Okay, jadi sekarang ni kita nak cari basically lah dalam soalan kita ni kita nak cari SN. Okay, ini bahagian kedua tau. Bahagian pertama kita dah selesai tau. Bahagian pertama limiting error semua tu. Bahagian kedua kita fokus on the precision apa semua tu. Okay. Ini yang kalau selalu kita buat. Okay, SN bar maksudnya average berapa, precision berapa. Ni belum selesai nanti kita buat balik. Okay, now sebelum kita pergi kat situ, sebelum kita nak jawab soalan tu, kita kena buat dulu distinct. Okay, statistical analysis of measurement data. Yang ini yang kita kena buat. Okay, kita ada mean average. Mean average. Lepas tu ini soalan ni kita tak boleh ubah, dia akan keluar soalan macam ni juga. Mean average, standard deviation, average deviation. Okay, yang ini yang kita akan tanya you nanti kalau dalam final exam ke test ke apa, dia tak boleh ubah. Maksudnya mean, you also got the formula, we got formula, standard deviation also got formula, deviation got formula, average deviation also got formula. Nanti boleh jawab soalan ni. Okay, soalan ni. Soalan example 1.4. Bila you faham yang kita next slide ni. Okay. Now, error and measurement. Ini dia penyelesaian, nampak tak? Yang ini dalam example 1.4. Kalau you tengok kan example 1.4 ni dia. Nampak tak? Dia tanya ni. Okay, dia tanya apa benda X atas bar ni? Contoh macam tu lah dia akan tanya. Apa benda XN, precision. Sebab tu kena datang kelas tu. Kalau tidak nanti kamu tengok, kenapa saya tak jawab 1.4, saya tak faham. Ini sebenarnya kita tak tanya. Kalau ada soalan macam ni, contohnya kita buat kat lab, apa yang kita kena buat? After you take 10 readings, you nak buat apa? Inilah yang proses yang kita kena buat. Kita cari XN bar atas ni, apa benda ni? Dengan precision, apa ni? You don't know. Okay. So, basically, you kena ingat kita ada benda. Kalau dalam statistical analysis, kalau data dia banyak, okay, kita kena split into mean. Lepas tu kita cari standard deviation and average deviation. Ingat Okay, now, ini yang pertama you kena ingat. Nama dia arithmetic mean. Formula ni kena ingat. You must remember. Okay, apa formula dia? X1 campur X2 campur X3. Okay, kalau 3 data, N sama dengan berapa? Kalau 3 data, let's say kita baca 3 readings. 3 readings, right? Kita baca. Jadi, X1 campur X2 plus X3 divide by 3. Betul tak? Kalau 4 data macam mana? 4 data, X1 plus X2
plus X3 X3 plus plus X4 divide by 4. Pandai? Divide by Okay. 4. Clear? Tak ada masalah Okay, very good. Okay. Seterusnya, deviation. Students kena faham perkataan deviation. Mula-mula tadi kita belajar pasal X bar. Betul tak? Kita belajar pasal X bar. Betul. Dia ada X ada topi tu. Clear tak? Clear. Okay. Pandainya lah. Okay, lepas tu kita pergi pada ni, deviation. Apa formula deviation? Okay, deviation, Xn tolak X bar. Okay, Sn ni apa? Sn ni campur semua. Campur berapa total semua yang ada. Tolakkan dengan X bar. X bar ni yang kamu dapat ni, bacaan 1 campur bacaan 2 campur bacaan 3 bagi 3 data. Contoh kita bagi dengan 3. Okay. Xn minus X bar. Sekarang ni kamu tak faham. Bila kamu tengok nanti dalam soalan, you understand. Cuma senang. For today class, familiar with the definition. What is the Dn? Dn means deviation. Okay. And then algebraic sum of the deviation, maksudnya tambah D1, D2 sampai Dn. Okay. Tak apa. Lepas ni you tak faham je apa benda ni. You tengok dua formula dia. Okay. Deviation. Okay. Lepas tu kita akan belajar average deviation. Ini tadi deviation tau. Deviation, dan simbol dia Dn. Okay. So, Dn ni tak ada apalah. D1, D2, D3, D4. Itu dia punya deviation. Okay. Error in measurement. Okay. Average deviation. D ni modulus. D1 campur D2 campur sampai Dn. Okay, bagi dengan N. Okay, bagi dengan N. Okay, berapa kali, berapa banyak data tu. Okay, so clear Okay, average deviation sudah, standard deviation. Okay, standard deviation also known as root mean square deviation. Okay, sebenarnya nanti you belajar benda ni dalam statistik. Matematik kan, kalau kat UNP dan statistik. Okay, standard deviation ni also known as the root mean square deviation. Okay, most important, dia kata, most important in statistical analysis. Reduction means improvement in measurement. Okay, jadi kena ingat kalau you nampak simbol standard deviation ni, kalau reduce, nilai dia kurang, maksudnya improve in measurement. Ini yang senang kau belajar dan instrumen ni kau faham. Means kalau you nak buat benda ni, you kena tahu standard deviation. Standard deviation yang akan bagi tahu sama ada you got improvement in measurement. Ini akal keyword dia. Okay. Now, kita pergi pada example. Nampak? Sebab saya kata soalan ni senang aja. You nampak tak senang macam mana? Benda yang sama, dia bagi tahu, bagi dia data S1, S2, S3, S4, S5. Cari arithmetic mean. Arithmetic mean apa? You tengok ni arithmetic mean. Arithmetic mean. Apakah arithmetic mean? Arithmetic mean X bar tu atas tu S1 campur S2 campur S3 bagi bilangan data yang ada. Okay. So, take out your calculator. Jangan takut. Subjek yang takut sahaja. Okay. Okay. Jadi, apa jawapan dia? Kalau case macam ni, arithmetic mean. Apa formula arithmetic mean? Macam saya beritahu kan X bar. Kena tahu dulu apa benda formula dia. Okay. X bar. Berapa data ada kat sini? How many data? 4. 4. Jadi S1 plus X2 plus X3 plus 4. Betul? Berapa bilangan dah bagi berapa data? 1, 2, 3, 4. Betul? Bagi 4. Divide by 4. So berapa S1? S1 berapa? 50.1 plus 49.7 plus 49.6 plus 50.2. Divide by how many data? 4 data. So what's the answer? Kira. 49.9. Oh, very clever lah student. So, kali ni memang sangat pandai. Sebab saya tengok kamu tahu tak? Student kat ni yang kamu tahu ketua kamu ni, ada yang masuk surat khabar tau. So baru tahu ada yang masuk surat khabar. Kamu tahu kelas kamu famous gila. Okay, so arithmetic mean. Now we go to deviation of each value. Deviation, okay, tengok deviation. Apa benda deviation? Deviation maksudnya difference between each piece of data and the arithmetic mean. Okay, so sekarang ni ada sampai D berapa you kena kira. D berapa kalau yang ni deviation ni ada berapa? D1, D2, ada berapa data? 4 data kan? D3, D4,
So nak buat apa ni kalau macam ni? Maksudnya ambil bilangan data tu tolakkan dengan X bar ni, arithmetic mean. Kalau nak cari deviation of each value. Maksudnya deviation D1 berapa? Maksudnya 50.1 minus apa? Ni, arithmetic mean. Okay, arithmetic mean berapa? 49.9. D2 pula. D2 berapa? D2 49.7 minus berapa? 49.9. D3 berapa? 49.6 minus 49.9. Senang tak? Saya kata senang, kamu ni tak percaya. 50.2 tolak 49.9. So berapa jawapan atas? Kalkulator. 0.2. 0.2 ni Negatif. negatif ke apa? Negatif, right? Negatif. Okey, satu lagi. Negatif ke positif? Negatif 0.3. Okey, negatif 0.3. Yang ni 0.3. 0.3. Senang tak? Sebab saya kata ini soalan ni tak tanya dalam kuis, tanya dalam test. Senang tak? Okey. Seterusnya dah settle soalan B, kita pergi pada algebraic sum of the deviation. Algebraic sum dia bagi tahu tadi macam mana. Kalau algebraic sum maksudnya ni kita nak tambah dekat muka surat bawah ni. Ini saya nak tambah kat sini. Add page senang nak kira. Okey, seterusnya kita nak cari algebraic sum. Algebraic sum. Apa formula algebraic sum? Ingat tak? D sama juga dengan modulus. Betul tak? Modulus D1 campur modulus D2 campur. Dalam ni ada berapa data? Sampai 4. Modulus ni maksud nak nilai dia positif lah. Betul tak? Campur D4. Lepas tu bagi dengan berapa data? Data ada 4. So modulus maksudnya takkanlah saya nak kamu tak tahu, right? So berapa nilai dia? 0.2 campur negatif 0.2. Okey, ini bukan campur satu semua ni sebab tu kalau tak datang kelas, so apa benda ni? Campur satu tolak satu ni sepadan mula, takut kamu pening. Okey, jadi supaya kamu faham apa benda ni, warna-warna kejap satu kejap ni. Okey, masuk je nilai dia balik. Okey, campur setulis macam ni dulu. Okey, campur tulis dulu macam ni supaya kamu faham. 0.3 campur 0.3 bagi 4. Saya tukar warna supaya kamu faham. Saya tukar warna dulu. Saya tukar ambil warna hitam. Ni modulus. Modulus. Okay, modulus maksudnya nilai itu akan jadi positif. Faham? Faham. Faham jadi positif. Jadi berapakah nilai dia? Student-student yang pandai berapa? 0.25. 0.25. Kamu nampak tak dalam kelas? Kamu sangat partisipan. Maksudnya korang betul-betul ni. Ya ke 0.2 bukan 0.25 ke? Okey, kenapa ini jadi positif? Jadi seolah-olah dia jadi 0.2 campur, seolah-olah semua nilai positif kan, campur 0.2 campur 0.3 campur 0.3 bagi 4. Berapa nilai? Sebab semua nilai positif kan? Ya. 0.25. Jangan silap kira. Okey, kamu jangan kira nilai positif ke negatif, sebenarnya tulis dia macam ni. Clear tak? Clear. Seterusnya bila dapat C, cari nombor D, average deviation. Sebab tu ingat formula, insya-Allah. Okey, D, cari average deviation. Average deviation untuk apa? Kan dia kata average deviation adalah precision of measuring instrument. Betul tak? Okay, so average precision apa? Apa tadi? Average deviation. Okay, so kita pergi pada D. So average deviation dah dapat dah kan 0.25, betul? Kena C. Okay, ini algebraic sum sekejap Sorry, silap. Ya Allah, saya kata average ini adalah D kamu ni pun kan. Pening se. Yang kira C tak kira lagi. Excited sangat kita ni. Silap tadi yang sebagai jawapan ni, ini adalah jawapan D
Itulah kena datang kelas. Kau tak ada apa ni. Okay, ni, Tukar huruf je Sir. ini jawapan D. Sorry, ini jawapan D. Jawapan C. C tinggal sekata macam pelik pula. Okay, C. Okay, apa benda C? Sorry C. C adalah the algebraic sum of the deviation. Algebraic sum yang atas ni. Algebraic sum ni maksudnya kamu tambahkan ni. D1 campur D2 campur D3. Ni bukan, ini C jawapan untuk C. Sorry. Silap sangat. Itulah laju sangat. Tahulah seronok sangat kelas ni. Okay, C kan? Ini adalah D total. D total. Sorry. D total D1 campur D2 campur D3 plus D4. Sorry biasalah I'm human. Okay. So D1 berapa? 0.2. Okay. 0.2 campur yang campur negatif 0.2 campur negatif 0.3 campur berapa? Campur 0.3. Berapa jawapan dia? Kosong. Kosong Kosong. Selalunya sebagai tahu sum of algebraic, kalau nak tahu nilai kamu tu betul ke tak, nilai algebraic sum of the deviation akan dapat kosong. Kalau kamu dapat tak kosong, maksudnya selalunya salah jawapan kamu. Mesti dapat sama dengan kosong. So clear ke tak student sir? Clear. Okay. T dah dapat, lepas tu kita pergi pada A, B, C, D, E, the standard deviation. Standard deviation. Untuk apa? Maksudnya kita nak tahu sama ada improvement tak dalam measurement tu. Jadi formula dia macam mana? Formula dia macam ni lah. Okay, jadi formula dia macam ni, betul? Sama juga dengan formula tadi. D1 squared, D2 squared, okay. D1 squared campur D2 squared campur D3 squared campur D4 squared. Bagi apa tadi? Kita tengok. Bagikan dengan N minus 1. N tolak 1 kan? N tolak 1. N kamu setengah berapa? 4 kan? Okay. Now kira berapa jawapan dia? Berapakah jawapan dia? 0.29. Pandainya sudah sebelah habis lagi ni. Terbaik lah. Saya suka tau kelas-kelas macam ni. Saya selalu cakap sebab tu semangat. Selalu doa kelas ni kelas yang happening. Semester ni memang happening. Amin. Saya suka. Okay. Tolak bahagi 4 tolak 1. Berapakah jawapan dia yang kamu dapat kira tadi? 0.294. 0.294. Ada soalan lagi tak? Dia sampai D je kan? Sampai E sorry. Ini E. Apalah sini? D, ini E. Sorry. Selesai dah. Senang tak subjek ni? Senang Senang. Senang, kamu tak percaya. Okay. Dah habis ni, kita pergi pada measurement standard. Okay, lagi 5 minit saya nak stopkan kelas. Okay, 5 minit. Okay, so measurement standard. Okay, kita ada berapa standard measurement. Cara kita nak measure ni, kita ada beberapa measurement standard lah. Okay, contoh kita ada international standard, working standard, primary standard, secondary standard. Ni kena faham ada 4 jenis. You kena tahu apa itu international standard. International ni international lah. Okay, contoh flight. Dia ada domestic flight, ada international flight. Sama juga macam ni. Okay. International standard for what? Defined by the international agreement. Okay, maintained by International Bureau of Weight and Measure in Paris. Okay, kita ada beberapa Kalau international standard, kita ada British Standard, International Electrotechnical Commission and also ISO, International Organization for Standardization. Kita ada 3 jenis. Ini di jump under international standard. Dan ni jangan confuse tau, dalam test kita akan tanya sometimes juga. Okay, give the category of standard. Kamu kena jawab in the international standard. Okay, for primary standard apa? National Standard Laboratories. Maksudnya national standard laboratories in different countries. Okay, kita ada example dia. Kalau kat Malaysia SIRIM, everybody know tak? Kan siapa tak tahu SIRIM? Tahu. Kalau if in US,
kita ada NBS, National Bureau of Standard in Washington DC, Washington. Saya pun tak nak pergi Washington, dengar je. Okay. Now, kita ada secondary standard. Tadi primary kan, primary standard. Kita ada secondary. Secondary ni macam apa? Basic reference standard used by measurement and calibration. Kita ada example SIRIM, Pusat Penyelidikan Pertahanan, Local University Industry Secondary Standard. Okay. Lepas tu kita ada working standard. The principal tools of measurement laboratory. Contoh, kita SIRIM dan juga Local University Industries. Okay, jangan pening kepala. This is first class and theory. Okay. Now, example 1.6. Okay, imagine yourself working in industry producing integrated chip which to be implemented in television for European market. Define the minimal standard to be complied and explain why those standards are choosing by giving opinion of two aspect. Macam ni lah soalan yang kita akan tanya. Maksudnya, kalau kita nak pergi international standard, macam mana kita nak guna apa? Minimal standard. Okay, contoh sebagai tahu macam dalam soalan macam ni. You nak working integrated chip which be implemented television for European Union market. Maksudnya define the minimal standard. Maksudnya you kena, apa yang you kena ada. Selalunya kita kena ada minimal standard. Minimal standard kita kena ada, kalau dalam kes ni lah, sebab kita nak international, kita nak pergi hantar ke luar negara, kita mesti ada guna international standard. Okay, lepas tu kita kena ada apa? Contohnya kita kena ada primary standard contohnya. Okay, itu yang paling minimal yang kena ada, minimal standard. And then explain why standard are choosing by given by opinion of two aspect. Maksudnya kenapa kita pilih? Sebab two aspect ni, salah satu aspek dia kita nak go for international standard. Jadi barang kita bila kita hantar luar negara tak ada masalah sebab comply. Malaysia boleh guna, luar negara pun boleh guna. You boleh jawab sendirilah dalam bentuk-bentuk macam ni. Tapi yang paling penting you fahamkan dulu what is the function of measurement standard ni. Ada 4 jenis ni, you kena fahamkan dulu apa dia guna kat mana apa semua. Lepas ni kita kaji next slide. Okay, jadi basically ini boleh jawab dengan mudah lah. Okay, teori. Okay, uncertainties now 1.4. Uncertainties ni apa? You not sure lah, maksud you tak faham apa benda ni. Ni terjadi dalam error. Okay, error sekarang ni kan, sebelum ni you belajar dalam error. Now kita belajar pada uncertainty. Okay, error pun ada, uncertainty pun ada. Okay, now kita tengok. Ini yang dalam orang cakap unmeasurement uncertainties. Okay, saya nak tunjuk contoh gambar rajah ni. Contoh, kita ada dua gambar rajah ni kan. You tak faham A dengan B. Kan A dengan B, jarak dia ni, you tak faham. Macam kadang-kadang accuracy, macam you main tembak pistol kan, tembak pistol, tembak kali pertama, tembak kali kedua dekat ni kan macam lapang sasar kan, lapangan sasar tu. You tembak pistol kali pertama, kali kedua, tembak bullet ni kena dekat dia punya scoring punya tempat ni. You ada A dengan B, C, nampak ni bersepah-sepah. Lepas tu you nak cari nilai dia berapa. Jadi you pening. You pening sebab apa tau? You nak ambil nilai dia daripada mana? Daripada reference ke sini ke? Ataupun daripada sini ke sini ke? Ataupun daripada sini ke sini ke? You tak pasti nilai apa yang you boleh ambil. Daripada mana? Daripada mana yang you nak ambil nilai tu? Okay, reference dia. Jadi you tak tahu uncertainties dia. Okay, jadi jangan risau, kita ada teknik dia. Okay, kita ada definasi dia, kita ada error macam mana D, C measured mana C true, lepas tu kita ada uncertainty range dan kita ada true value and measured value. Jangan risau, nanti students akan faham. Now you faham dulu definasi. Okay, definasi error versus uncertainty. Kalau kita bagi dalam satu graf ni. Okay, kita ada nilai true value, measured value, lepas tu kita ada error yang you belajar sebelum ni, lepas tu uncertainty range. Yang ini yang kita akan belajar. Uncertainty. Okay, yang ni uncertainty range. Cuma ini kita buat dalam graphical punya gambar. Okay, uncertainty. Apa yang ada dalam uncertainty? Okay, dalam uncertainty, apa maksud uncertainty? Probability that the reading falls within the interval that contain true value. Okay, ini dia. Ataupun qualification of the doubt about the measurement result or confidence level for margin of error. Jangan risau, student mesti cakap tak faham sir, sabar. Okay, contoh electrical quantity. Okay, yang kita buat yang hari tu Okay. Sabar okay.
Jadi bukan, tak apa. Yang ni nanti kita follow next class. Dah habis Okay, tak apa. So, basically, nanti sebagai example, sebab kelas kita pun dah nak habis. Okay, nanti sebagai example pasal listing evaluation. Okay. Okay, jadi kelas kita dah habis. Okay. So, saya nak stop recording dulu. Stop recording.